Kalau mengikut Ibnu Qayyim, kata yang menjadi racun hati tak ada banyak, tapi kita mungkin bincang sikit. Atau pertama dia kata apa? Racun yang pertama paling banyak bercakap yang berlebihan, yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, yang bercakap tak ada faedahnya, yang bercakap melukakan, memalukan, memilukan. Jadi orang perempuan memang Allah bagi fitrahnya banyak bercakap. Allah, bayi baru lahir tapi sembang tak habis. Betul ke tak? Saya seorang lelaki tunggu anak, dah cakap apa? Tapi kalau orang perempuan, ya Allah cantik kamu, nanti besar besok kamu jadi begini, okey? Ya Allah, cucu opah ni hidungnya begini, matanya begini. Banyaknya bahasa dia. Betul tak tidak? Padahal bayi tu tak bercakap sepatah pun. Cuba perhati kita. Oh ya. Ya Allah. Itu anugerah. Itu hadiah dari Allah. Boleh nampak? Tapi yang cantik-cantik saja. Kamu ni esok dah besar, jangan nak melawan mak ayah, tahu tak? Itu cakap juga, betul? Itu perkataan juga, tapi sakit perut, betul? Maka kalau itu, sebab itu kita kata orang yang mukanya garang, isi perutnya pun garang, perkataannya pun garang. Saya ni muka je garang, hati baik. Belum tahu. Allah tak pernah gabung yang baik dengan buruk sekali jalan. Tak pernah. Okay? Dia ni baik tapi kadang-kadang jahat. Ada. Itu kita hatinya sakit. Betul? Baik depan ni baik dan suasana ni baik, suasana lain. Sebab itu kita kata ada wali Allah di kalangan ramai-ramai, tapi ada wali setan bila dia seorang. Bila dia seorang-seorang. Bila dia di rumah dia, wah, jadi wali setan. Masa kat masjid, kat surau, dia lah wali Allah. Letih. Betul? Jadi pertama racunnya ialah paling banyak bercakap yang sia. Kedua kita kata paling banyak makan berlebihan, itu hatinya mati. Okay, racun kepada hati, terlalu banyak makan. Apa sebab tak boleh banyak makan? Allah kata apa? Aku paling benci bila ada takung yang besar ini terisi terlalu penuh. Makan tu wajib, betul? Ada makannya sunat. Wajib makan, tak makan kamu sakit dengan Allah, betul? Tapi Allah kata aku benci kalau perutnya terlampau penuh. Makan yang berlebihan, paling banyak makan. Kemudian paling banyak melihat. Ya Allah, nak tengok itu, nak tengok ini. Mata kita ni racun panahnya iblis. Dan yang ketiga empat. Ada 4 sebab, tapi kita mungkin bincang satu je lah kot. Dah pukul 11. Yang lain-lain carilah sendiri, betul tak? Buat homework lah pula. Sekolah ada homework. Tahu nak nganga je, ustaz cakap apa, fikir tak agak. Jangan main-main. Jadi kita kata itu yang menjadi racun. Apa sebab kita kata? Tadi saya cakap ada ibadah jasad, ada ibadah hati. Tak nak kata roh. Roh pula. Jasad yang baik tapi rohnya beragam. Apa jadi? Roh meragam ke jasad meragam? Kalau jasadnya sakit, jasad dulu ke roh dulu? Di dunia rohnya ikut jasad, di akhirat jasad ikut. Itu sebab kita kata Nabi-Nabi yang turun di Masjidil Aqsa semasa Isra' Mi'raj, 12 orang Nabi turun solat Jumaat dengan Rasul. Ya, agak-agak yang turun jasad ke roh? Entahlah, tak pernah cerita pula ustaz. Kita pun tak pernah tanya. Betul? Sebab itu kita tak pernah cerita alam roh. Kamu tak payah cerita banyak-banyak alam roh ni, sikit udah. Akhirnya tak belajar terus. Betul ke tidak? Tak payah belajar ilmu roh, ilmu Allah. Yo mak, oi, sampai lupa nak mati. Jadi jasad dan roh bersambung. Kalau kita kata jasad ini jadi bekas, ni jadi cawannya, rohnya jadi air. Kalau jasad ni buat benda kotor saja, roh dalam dengan siapa?
Sengsara sangat, nak keluar je dia. Itu yang nak mati terus tu. Susah macam ni rasa macam mati lebih baik. Oh Allah. Boleh nampak? Maka jasad dan roh inilah yang menentukan. Roh tu di mana? Dalam jasad. Tempat tak agung yang Allah berkait dengan kita? Hati. Sebab itu menjaga hati itu sangat susah. Jaga niat susah. Sebab niat tu di mana? Dalam hati. Ya Allah. Pakai baju je niatnya macam-macam. Betul? Betul ke tidak? Pusing nak pakai brush berapa, warna hijau, merah, coklat. Oh, pilih weh. Betul? Kerana jasadnya, kalau jasad belum sempurna, kita rasa ada pula tudung merah, mestilah tudung kuning, bajunya ada kuning-kuning. Betul? Kita rasa selesa. Itu kata jasad. Tudung panjang, tudung pendek, katalah yang pendek tak, yang penting tudung. Betul tak? Jadi jasadnya rasa selesa pakai tudung pendek, tapi rohnya sakit. Ni kekuatan. Sebab itu roh nak keluar tu seperti kulit disiat hidup. Boleh nampak? Maka kekuatan yang dibangun sekarang ini, kita nak ibadah kita, kalau boleh kita nak jasadnya sihat, rohnya pun sihat. Jasadnya buat baik, hatinya pun baik. Tapi ramai orang buat baik tapi hati belum baik. Sebab apa? Apa sebab? Saya tolong dia sebab kesian. Ada tak orang? Tolong orang sebab kesian. Betul ke tidak? Rasa-rasa ibadah ke tak? Saya tolong awak mati-matian dulu. Engkau masa nolong tu ikhlas, tapi dah setahun yang lalu. Betul ke tak? Saya dulu dia sebelum datang sumbang USJ, saya tolong dia. Wah, dah kaya tak nampak kita. Dulu tolongnya ikhlas, sekarang selepas 2 tahun hilang ikhlasnya. Itu yang kita paling takut. Kamu ni ibadah pontang-panting ini ujungnya ke mana? Boleh nampak? Jadi kita kata, kita nak kalau tolong orang kerana kesian, pakai apa? Niatnya betul ke salah? Salah. Kalau niat salah, ibadah ke tak? Tidak diterima sebagai ibadah. Sebab itu nanti ada di akhirat, ya Allah, mana pahala kebaikan saya? Saya banyak sedekah. 4 kisah yang diangkat oleh Allah. Pertama kisah mati syahid. Kamu mati kerana apa? Kamu pegang saya mati syahid. Sebab apa? Berjuang kerana-Mu ya Allah. Allah kata apa? Bohong. Kamu berjuang supaya orang kata kamu ni pahlawan, kamu ni perwira. Tampak ke neraka, padanya dah bergadai nyawa. Boleh nampak? Sampai datang orang sedekah, ya Allah, mana pahala sedekah saya? Kenapa kamu sedekah? Sedekah kerana-Mu ya Allah. Bohong, kata Allah. Kamu sedekah supaya kamu dikatakan orang dermawan. Tak gambar pakai cek besar kok. Betul? Supaya dermawan, supaya orang tahu. Gambar. Nak bagi hadiah je penceramah, bergambar, bukti. Kenapa ada yang menuntut ke apa? Contoh, jangan main-main. Ini Yahudi cipta ni nak hancurkan kita ni. Habis riak ujub. Ya Rabbi, datang kuliah tadi kita bergambar dengan Dr. Rubiah, jangan main-main. Saja nak bagi dia sakit hati. Ya Rabbi, doktor saya nak tengok gambar, nak hantar kat kawan saya bagi dia sakit hati semua. Astaghfirullahalazim. Kalau kecil dan lempang mulut tu tak. Jangan main-main. Habis semua pahala yang duduk dalam masjid sebab di satu WhatsApp, satu apa nama satu kat gambar tu, saya satu selfie. Jangan main-main. Ni memang dicipta setan besar ni. Sebab tu lelaki jangan masuk handphone dalam poket kalau solat. Setan jadi 4 lori ni. Mana solat nak usyuk?
Masuk dalam poket. Alamak, siapa pula ni? Jangan ingat senang-senang je. Dalam poket, letak kat depan kan, sujud habis hilang. Saya seorang dia, ya Allah doktor, saya letak depan saya doktor, handphone ya. Sujud, lepas sujud hilang handphone. Bahaya, maknanya orang lain ni dah aim dah, baik engkau sujud yang kali ke berapa. Lepas bangun sujud, dah terang. Contoh, yang masuk dalam masjid saja belum tentu belum tentu baik, ada niat lain. Okey, saya baru dapat satu viral 2 hari yang lalu. Sebuah masjid, orangnya lelaki masuk ambil telekung, pakai telekung. Bayangkan ya Karim, masuk habis geledah baik-baik orang. Jadi wahai isteri, wanita-wanita, jangan bawa beg mahal-mahal, jangan bawa macam-macam dalam beg, bawa roti je. Supaya dikisah-kisah dapat roti, dapat air, jadilah kenyang juga. Karena satu sebab dia mencuri, sebab dia tak cukup makan. Bagi makanan. Betul ke tidak? Ya Allah, pilih-pilih kasut orang. Yang mana yang elok? Mana dia tak ada kasut. Jadi yang kasutnya hilang, syukur alhamdulillah, aku sedekah kat dia. Ya Allah, aku Allah nak bagi kasut baru rupanya. Kalau tidak, semua kasut tandas masuk ke masjid. Apa sebab? Takut hilang. Allah belum kata hilang, kamu dah kata hilang. Memang hilang. Kamu buat keputusan sebelum aku buat keputusan. Akhirnya kita mendahului Allah. Okey, balik kepada racun-racun. 4 sebab. 1, banyak bercakap. Jadi bercakap tadi kita dah bercakap tentang hati dan bercakap tentang jasad. Betul? Kita nak bercakap itu pakai hati atau pakai jasad? Kita kau suka je, yang penting cakap. Lantaklah apa orang rasa. Boleh nampak? Hati yang tak bersih, yang keluarnya kotor. Walaupun dah solat, maka pura-pura masa solat dia jadi orang beriman, masa luar solat dia jadi orang munafik balik, ataupun jadi orang yang bukan orang beriman. Orang perempuan dibekalkan memang boleh bercakap banyak, sebab Allah sudah bagi kekuatan. Jawatan seorang guru itu bermula dari seorang ibu. Seorang ibu itu mewakili 10 orang guru. Jadi kalau 10 orang guru tak boleh didik anak seorang, kemudian nak hantar ke sekolah, anak tu jadi baik ke jadi orang agam? Beragam. Hari ini semua mak serah ke taskar, tadika, segala benda. Aku tak payah buat apa. Bila kamu tak buat apa-apa, minta maaf, anak tak nak dengar cakap kamu. Kenapa anak degil sekarang? Kita pula kata anak degil. Siapa yang degil semuanya? Kita dulu degil. Sebab apa yang ada pada kita turun pada anak. Ya Rabbi ya Karim. Jadi jangan kalau tengok anak meragam, tengok anak meragam saja, perangainya baik, kelakuannya baik, sekolahnya baik, pergaulannya baik. Semak balik diri. Aku ni dah taubat tak daripada dosa masa lalu. Masa aku remaja, masa aku bercinta, masa aku dating, masa aku segala-segala. Satu daripada sebab kenapa doa kita tidak angkat. Sedar Allah janji apa? Doa seorang ibu itu tak ada hijab dengan Allah. Tapi kalau ibu tu berdosa, minta ampun. Ibu tak ada maksiat, ibu tak ada dosa masa lalu, ibu tu tak ada dendam dengan orang, bergaduh dengan mak, tak pernah dapat ampunan dengan sahabat-sahabat, saudara dan sahabat-sahabat. Doanya sangkut. Apa sebab doanya sangkut? Saya dah penat doa, doktor. Kenapa penat? Buat tak ikhlas. Orang yang tak penat buat kerja, kalau dia buat pakai ikhlas. Boleh nampak? Jadi sekali lagi, ini pun muhasabah je kena buat juga. Maka mak-mak atuk opah-opah kalau orang perak, atuk-atuk perempuan lelaki, tolong banyak-banyak solat tahajud, solat taubat, tahajud, taubat, hajat, witir. Cukup tak kau? Pukul 4